menutup aurat ketika mandi di hadapan orang. Memakai tabir selain memakai kain yang menutup aurat ketika mandi di hadapan orang adalah terlebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak harus seseorang mendedahkan auratnya kepada sesiapa pun tanpa ada keperluan. Demikian juga tidak harus dia melihat orang lain tanpa sebarang keperluan, aurat orang lain tanpa sebarang keperluan. Ketiga, dalam keadaan menutup aurat, seseorang boleh mandi di hadapan mahramnya. Di hadapan mahramnya, dalam keadaan pakai menutup aurat, boleh mandi di hadapan mahramnya. Yang ni kalau perempuan, mahramnya itu perempuan, boleh adik-beradik, kau mak, kau kakak, kau anak saudara, kau haram nikah dengan dia tu. Asalkan dia tutup saja aurat dia, boleh dah. Begitu juga sebaliknya, kalau hak perempuan tu mandi dengan mahram dia tengok, kalau dia sudah tutup aurat hak asas tu, boleh dah, tak apa. Tidak kata tak boleh tengok langsung adik-beradik, tidak. Tidak gitu. Pak saudara, tidak perlu lari suku dah. Tidak lagi betul. Kalau sudah tutup aurat hak asas tadi, lepas tu tak apa dah, mandi depan mahramnya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keempat, para ulama sepakat mengatakan harus bagi suami melihat aurat isterinya. Itu sepakat dah. Demikian juga sebaliknya. Keharusan ini adalah berdasarkan kepada hadis sahih daripada Nabi SAW yang bermaksud, jagalah kemaluanmu kecuali terhadap isteri atau hamba sahaya perempuanmu. Ni kena jagalah. Orang lain, adapun isteri dan hamba sahaya tu tak ada sekarang ni. Ketika ada dulu, aurat tu maksudnya aurat yang pentinglah, aurat utama, iaitu bahagian kubul dan dubur, orang panggil. Hak tu aurat utama. Hak tu dengan isteri, dengan suami tak apa. Adapun tutup antara pusat dengan lutut tu, hak tu orang lain, hak mahram lain. Hak mahram lain. Setakat tu tak apa dah. Hak ni, kalau katakanlah dia mandi telanjang, nampak, tak, tidak dosa. Sama ada isteri atau suami, tidak dosa. Katakanlah dia buat lagu tu, tidak berdosa. Kalau masalah mandi ni, masalah mandi. Sebab apa? Sebab Allah membenarkan suami isteri ni lebih lagi daripada tu. Lebih lagi daripada tu. Bila dia benarkan lebih lagi daripada tu, maka hak lainnya daripada tu adalah diharuskan, boleh. Gitulah, diharuskan. Ini cerita ni, Ummu Hani kata, aku pergi kepada Rasulullah SAW pada tahun Fath. Fath ini maksudnya Fath Makkah. Fath Makkah berlaku pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 Hijrah, Mekah tu dikuasai, ditakluk oleh Nabi SAW. Selama 8 tahun, daripada permulaan hijrah tu sampai kepada tahun yang ke-8 duduk di Madinah. Mekah tu masih lagi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun yang ke-8 Nabi SAW menguasai Mekah tu. Lepas pada tu dia isytihar, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Mekah ni, tak ada dah hijrah. Habis kat tu jelah cerita hijrah ni. Pahala hijrah kau gapo kau tak ada untuk orang pada masa tu lah. Ada pihak kemudian ni, kalau dia ada hal, ada masalah di negeri dia, dia nak hijrah lain, itu ada. Tapi pahala serupa hak diperolehi oleh sahabat-sahabat muhajirin itu tak ada dah. Dan hijrah ke Madinah tu tak ada dah. Ni pada tahun pembukaan Mekah. Pada tahun pembukaan Mekah ini jugalah
Ummu Hani baru memeluk agama Islam. Kita perkenalan sikit dengan Ummu Hani ni. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ialah kakak kepada Sayyidina Ali. Yang ni Sayyidina Ali tu sepupu dengan Nabi. Ummu Hani ni pun sepupu lah. Bila sepupu ni tidak mahram, boleh menikah dah. Pada tahun pembukaan Mekah, ni cerita dia. Sebelum pada tu cerita dia ni tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak Islam lagi. Sebelum daripada ni ada. Lepas pada ni baru ada cerita. Misalnya dalam hadis ni dia sebut, gitulah ceritanya. Kira-kiranya Nabi SAW pergi ke rumah dia tu mandi tu. Pergi ke rumah dia. Ataupun setengah ulama kata tidak, di tempat yang lain. Tetapi kerana sesuatu keperluan, dia pergi nak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pergi. Apa yang dia pergi tu, kalau kita kata tidak di rumah dia, kalau rumah dia tak apalah dia pergi. Tapi pergi kalau di rumah dia pun, kalau sudah tahu orang duduk mandi, apa yang pergi juga. Ada benda penting lah tu kira-kiranya. Ada benda penting lah tu. Gapo antara benda pentingnya? Iaitu dia kalau boleh nak suruh Nabi SAW maafkan suami dia yang bernama Hubairah, musuh ketat Nabi SAW. Jangan dihukum lah. Minta dilepaskan, dibebaskan dia. Dia nak minta tu. Tapi sia-sia saja usaha dia tu. Sebab suami dia tu tak sahih Islam. Bukan sekadar tak sahih Islam saja, dia tu benci kepada Nabi SAW. Setelah sekian ramai dah pada tahun itu, bila Nabi SAW menguasai Mekah tu, ramai masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam pun dia tak ada dah nak memusuh, tak ada dah lah. Bahkan bila Nabi SAW ampunkan, maafkan itu, semuanya suka lah, puas hati lah, tak apa dah lah. Gitu. Tapi Hubairah ni tidak. Berbeza dia daripada orang-orang lain kerana dia cambuk lari. Boleh jadi dia berasa dia tidak akan terlepas daripada hukuman Nabi, seperti ada seorang dua yang lain yang tidak terlepas sebab teruk sangat kesalahan dia tu. Dia lari pergi ke Najran. Selepas pergi ke Najran itu, dia lari pula pergi ke Rom, dan di sana dia masuk agama Kristian. Tu cerita je Hubairah ni. Yang kita sebut ini, Ummu Hani ni, nak berkenalan sedikit sebab ada cerita yang selalu disebarkan dan umum juga dalam masyarakat ini. Oleh kerana ada dalam buku-buku tu menjadi rujukan juga orang buat mengaji. Antaranya cerita Ummu Hani yang disebutkan dalam sukatan pengajian dulu lah ni. Tak tahu pakai lagi ke tidak. Boleh jadi pakai lagi. Dalam sukatan Mutala'ah, Al-Mutala'ah, tu sukatan Al-Azhar lah, yang dipakai juga di tempat kita ni. Dalam tu ada sebut cerita ni, dan dia tak ada komen apa pun. Ada sebut bahawa kononnya Nabi SAW Isra' Mi'raj itu dari rumah Ummu Hani. Itu ceritanya dari rumah Ummu Hani ni. Sedangkan kita tahu Isra' Mi'raj ini sebelum hijrah lagi pelakunya, 2-3 tahun sebelum hijrah, berlaku di Mekah. Pada ketika tu Ummu Hani ni bini orang, dia isteri kepada Hubairah ni. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani ni dengan Abu Talib. Abu Talib tak bui. Abu Talib lebih suka kepada Hubairah, dan dia kata tidak layak, Muhammad ni sesak pada masa tu. Dia tak bui, walaupun dia sayang kepada Nabi ada, tapi untuk jadi menantu dia tak sih. Ada juga riwayat yang menyebutkan begitu. Lepas tu nikah lah, masing-masing nikah. Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Ummu Hani ni menikah dengan Hubairah. Tak apalah. Kalau kita kata pada masa tu hijrah ni dari bukan hijrah, Isra' Mi'raj itu daripada rumah Ummu Hani, dia masih tidak Islam. Ini semua cerita-cerita lagu ni ada kerana tersebar dengan meluas riwayat Ibnu Ishaq. Riwayat Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq ni dia seorang Syiah.